Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sidang keluarga Allah kita masukkan. Sekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا قلت بصوتك يوم الفاتحة السجس والإمام يكتب فقد لغوت ومن لغو فلن يحدد maksudnya siapa yang berkata-kata ketika khatib dengan khutbah maka sia-sia apa yang dimakna. Justru itu tidak sempurna makna. Oleh itu dengan ambilan aktibar dan pengajaran dan khutbah yang bagus disampaikan. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah. InsyaAllah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah, dan hendaklah setiap daripada kamu melihat, yakni memikirkan apakah yang telah kamu sediakan daripada bekalan-bekalan amal kamu untuk menghadapi hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dikasihi, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni dengan kita mentaati setiap titah perintahnya, dan pada masa yang sama kita tinggalkan setiap larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita mendapat kejayaan hidup di dunia dan juga di akhirat. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Jibril alaihi salam ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah azza wa jalla yuqri'uka as-salam wa yaqulu lak عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك مجاز به واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. Yang bermaksud, telah datang malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril alaihi salam berkata kepada baginda, wahai Muhammad, hiduplah sebagaimana yang kamu inginkan, tetapi ingatlah bahawa kamu akan mati. Buatlah apa yang kamu mahukan, tetapi ingatlah bahawa kamu akan diberi balasan oleh Allah di atas setiap apa yang kamu kerjakan. Sayangilah siapapun yang kamu kehendaki, tetapi ingat bahawa suatu hari kamu tetap akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahawa kemuliaan seseorang mukmin itu apabila dia bangun beribadah pada malam hari, dan ketinggiannya apabila kaya dia daripada bergantung sesama manusia. Ikhwaniyal muslimin sidang Jumaat yang dikasihi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan satu peringatan yang sangat penting kepada kita semua. Di dalam hadis yang dibacakan di awal tadi, beberapa perkara telah dinyatakan oleh baginda. Yang pertama, ingatlah bahawa kita semua akan menghadapi kematian. Walau siapapun kita, sama ada kita kaya atau kita miskin, sama ada kita rakyat atau kita pemerintah, sama ada kita orang kampung atau orang pekan, sama ada kita muda ataupun tua, yang pasti kita akan menghadapi saat kematian yang telah dijanjikan oleh Allah. Oleh yang demikian,
Sementara kita masih diberikan peluang untuk hidup, maka gunakanlah peluang kehidupan ini pada jalan yang Allah redha. Dan jangan sekali-kali bazirkan atau jangan sekali-kali siakan umur yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita. Umur kita adalah amanah yang pasti akan disoal oleh Allah di akhirat nanti. Perkara yang kedua, apa yang kita hendak buat ketika hidup ini, sama ada baik ataupun jahat, maka akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik kita lakukan akan diberi balasan dengan kebaikan, manakala yang jahat kita lakukan akan dibalas dengan balasan kejahatan atau keburukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan yang berbentuk ancaman kepada kita. Kamu nak hidup macam mana pun hiduplah. Tetapi satu perkara yang mesti kamu ingat baik-baik ialah apa yang kamu buat, apa yang kamu kerjakan ketika kamu hidup di atas dunia ini tidak akan terlepas daripada balasan Allah di akhirat sana. Maka berfikirlah sehabis-habisnya sebelum kita bertindak untuk melakukan sesuatu perkara. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi ingat kepada kita tentang kematian juga. Kita dituntut untuk sayang, menyayangi dan kasih mengasihi antara satu sama lain. Nabi memberi peringatan kepada kita, walau siapa pun yang kita kasih, walau siapa pun yang kita sayang, suatu hari kita akan terpaksa berpisah dengannya, yaitu berpisah dengan kematian. Sama ada kita yang meninggalkan orang yang kita sayang, atau orang yang kita sayang meninggalkan kita. Ini adalah suatu perkara yang pasti. Oleh yang demikian, sementara kita hidup, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya sesama kita. Berkasih sayanglah di antara kita. Hubunglah tali silaturahim sesama kita. Mudah-mudahan apabila kita mati, orang akan mengenangkan kita dengan kebaikan dan bukan dengan keburukan serta kejahatan. Perkara yang keempat yang disebut oleh baginda Nabi dalam hadis yang dibacakan di awal tadi ialah baginda menjelaskan tentang kelebihan ibadah yang dilakukan pada malam hari atau qiyamul lail. Ini adalah waktu yang paling tenang untuk kita sujud dan dekatkan diri kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis, "Wa'lam annaka lan tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'a Allahu laka biha darajah wa hatta anka biha khati'ah." Yang bermaksud, ketahuilah olehmu bahawasanya tidak engkau sujud kepada Allah sekali melainkan Allah angkat darjat, kedudukan darjatmu di sisinya setiap sekali sujud satu darjat, dan akan menghapuskan bagimu satu dosa. Bangunlah di sepertiga akhir pada tiap-tiap malam, kerana inilah waktu dan masa yang Allah limpahkan rahmat dan keampunan darinya, dan inilah juga waktu yang sangat dimustajabkan doa. Orang yang istiqamah beribadah pada malam hari akan diangkatkan darjatnya di sisi Allah serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terakhir yang disebut oleh baginda Nabi di dalam hadis yang dibacakan di awal tadi ialah kekayaan seseorang manusia bukanlah diukur dari segi harta benda yang dimilikinya, tetapi orang kaya yang diiktiraf oleh baginda Nabi ialah mereka yang tidak bergantung sesama manusia. Orang yang Allah pelihara dirinya daripada sifat meminta-minta kepada manusia, atau Allah beri kepadanya sifat qanaah, yakni cukup dengan apa yang dimilikinya, maka inilah orang yang kaya di sisi Nabi. Orang yang kaya yang sebenarnya, walaupun di sisi manusia dia adalah orang yang miskin,
kerana tidak memiliki harta benda. Tetapi jika sekiranya sifatnya suka meminta-minta dan suka bergantung sesama manusia, maka dia adalah orang yang miskin di sisi Nabi. Orang yang miskin sekalipun dia pada pandangan manusia memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah. Marilah sama-sama kita bermuhasabah, memikirkan keadaan diri kita. Apakah keadaan cara hidup kita semakin bertambah baik di sisi Allah ataupun sebaliknya? Apakah setiap hari semakin bertambah amalan baik kita ataupun sebaliknya? Apa yang sepatutnya berlaku ialah apabila umur kita semakin bertambah dan masa untuk kita mati semakin dekat, maka semakin bertambahlah bekalan amal kebajikan yang kita lakukan. Namun jika yang semakin bertambah ialah amal maksiat dan kejahatan, maka cepat-cepatlah balik kepada Allah. Bertaubatlah dengan taubat yang bersungguh-sungguh sebelum kita terlambat. Manusia yang cerdik akalnya ialah mereka yang sanggup berpenat lelah di atas dunia ini untuk mencari bekal yang akan dibawa ke akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد واجب وادعي وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذين عبادك واشرف عبادك واسعد العرب والعجب وإمام طيبة والحرم أبي القاسم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين
وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك الأمين الكريم توانكو السلطان صالح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة، وولي عهده سمو الأمير تنكو شرف الدين بدليشة ابن السلطان صالح الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.